Satelit. Satelit seperti yang kita tahu adalah teknologi yang membawa kepada kemajuan pesat pembangunan teknologi khususnya berkaitan dengan ICT. Okey, telekomunikasi, radio dan TV dan juga internet. Semua itu dipacu atau dimungkinkan perkembangannya oleh pembangunan teknologi satelit. Okey, apa itu satelit? Satelit dari segi takrifnya ialah sebarang objek yang mengorbit atau mengelilingi sesuatu objek yang lain. Sebagai contoh, bumi adalah satelit kepada matahari dan bulan adalah satelit kepada bumi. Tapi dalam video pendek ini kita hanya bincangkan satelit buatan manusia, bagaimana ia berfungsi dan apa kegunaannya. Okey, kegunaan utama satelit ialah telekomunikasi, iaitu perhubungan, menghantar isyarat radio dalam bentuk suara dan juga dalam bentuk video. TV, radio, telefon, ini semua menggunakan teknologi satelit. Selain itu, satelit juga digunakan untuk penentuan kedudukan kita di bumi yang dipanggil sebagai GPS, Global Positioning System, ataupun rujukan kita di permukaan bumi. Satelit juga digunakan untuk pemetaan atau topografi bentuk muka bumi dan juga pemetaan lokasi seperti yang kamu tahu macam Google Map, Google Earth. Nah, itu pakai teknologi satelit itu. Pengintipan juga guna satelit. Kajian cuaca. Okay. Saintis meteorologi boleh tahu pergerakan ribut, pergerakan awan. Jadi mereka boleh meramal kelajuan angin, boleh meramal hujan. Okey, kenapa satelit perlu? Apa masalah dengan perhubungan biasa? Kita pakai kabel dan menara. Jadi seperti yang kita tahu, bumi permukaannya adalah melengkung kerana bumi adalah sfera. Jadi kalau melengkung, susah kita menggunakan menara kawalan sebagai perhubungan. Okey. Gelombang itu boleh terus ke angkasa. Jadi kita kena banyak buat menara. Macam kamu tengoklah menara untuk telefon. Banyak kan dipasang. Dalam jarak setengah km ada satu. Setengah km lagi ada satu. Bayangkan kalau satu dunia ni kita hanya pakai menara. Penuh dunia dengan menara sahaja. Jadi untuk menjimatkan kos, kita guna satelit. Okey, satu lagi masalahnya ialah bila di laut. Contoh di antara benua Amerika dengan Asia ada lautan Pasifik. Macam mana kita meletak menara di situ? Jadi mau tidak ada pilihan, kita kena guna satelit. Okey, satelit ini fungsinya ialah menerima isyarat dan memantulkan balik isyarat itu ke bumi. Ada pemancar dan ada penerima. Isyarat itu termasuklah audio, video, gambar dan sebagainya. Ini kelebihan satelit. Okey, dan satelit menggunakan gelombang elektromagnet untuk menghantar isyarat. Okey, macam gelombang radio itu adalah sejenis gelombang elektromagnet. Cahaya adalah gelombang elektromagnet. Apa kelebihan? Satu, kelajuan. Gelombang elektromagnet ini bergerak dengan kelajuan 300,000 km per saat. Per saat, bukan kilometer. Jadi sangat pantas. Bila kita menelepon ke US, dia live. Bila kita menonton bola sepak live, orang di England itu menjerit, kita pun menjerit. Serentak satu dunia menjerit apabila gol dijaringkan. Kenapa? Sebab isyarat yang dibawa oleh gelombang elektromagnet bergerak dengan kelajuan 300,000 km per saat. Satu lagi kelebihan gelombang elektromagnet ialah boleh bergerak dalam kawasan vacuum. Maknanya kita boleh berhubung dengan satelit atau dengan sebarang objek di angkasa,
Okay, dengan peranti di angkasa kerana gelombang elektromagnet boleh bergerak dalam keadaan vacuum, iaitu tanpa udara, tanpa atmosfera. Okey, seterusnya kita tengok pelancaran satelit. Okey, satelit ini dilancarkan ada dua kaedah. Satu, pelancar satelit itu boleh balik seperti yang digunakan oleh US. Selainnya macam Eropah, Rusia menggunakan yang ini. Maknanya dilancar dan tak balik. Okey, roket itu membawa bahan api dan oksigen dan di hujung itu ada kapsul yang menyimpan satelit. Itu sebabnya ruang angkasa ini dipenuhi oleh sampah-sampah satelit. Kenapa tangki-tangki dan serpihan itu turut mengorbit menjadi sampah di angkasa. Itu sebabnya pelancaran satelit tidak boleh dibuat sembarangan. Kena hati-hati, takut terlanggar sampah-sampah itu. Boleh merosakkan satelit. Dan kos melancarkan satelit ini memakan belanja yang tinggi, ratus juta ringgit. Okey, pernah keluar soalan kenapa roket semakin jauh dari bumi semakin laju sampai ke satu tahap boleh bergerak macam 50,000 km sejam. Jadi kita tahu roket ini berperingkat-peringkat, jadi bila dibuang tangki, roket itu akan menjadi semakin ringan atau jisimnya berkurangan, maka lajunya semakin tinggi. Okey, orbit satelit. Satelit ini ada orbit rendah, orbit sederhana, orbit tinggi dan ada orbit statik. Ini contoh. Semakin rendah, semakin laju satelit itu mengorbit. Kamu tengok satelit hijau. Satelit hijau itu sudah lengkap satu pusingan, tapi satelit yang oranye belum. Jadi maknanya semakin rendah, semakin laju satelit berpusing, mengorbit. Okey, ada pula satelit dipanggil geopegun. Diletak pada kedudukan 35,786 km di atas garisan khatulistiwa. Kalau kita tengok ke langit, kalau kamu nampak warna kuning, besar dan tak berkelip, itulah satelit. Biasanya sebelah timur dan sebelah barat ada. Kalau kamu tengok astro menghala ke barat, ke arah India. Jadi pada kedudukan ini, satelit diletak pada kedudukan yang mana dia berpusing dengan kelajuan yang kita akan nampak dia statik, tak bergerak. Tetap di situ. Sebab untuk perhubungan telekomunikasi tidak boleh pakai orbit yang laju. Nanti siaran putus-putus. Satelit itu mesti tetap di situ. Tapi macam mana dia tetap sedangkan bumi juga berpusing, kan? Jadi itulah dipanggil orbit geopegun. Kedudukan yang mana satelit kelihatan pegun. Okey, seterusnya kita lihat liputan satelit. Okey, satelit memang banyak. GPS sahaja pakai 24 satelit. Apa tujuannya? Supaya satu dunia boleh diliputi. Contoh ini satelit geopegun. Jadi banyak. Jadi kalau kamu tengok semua permukaan bumi dapat coverage atau litupan ataupun dapat siaran dalam bahasa kita. Okey. Boleh faham ni kan satelit? Ringkas saja dia punya maklumat.